Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, hari Jumaat, berhimpun dua kelebihan, iaitu kelebihan hari Jumaat dan juga kelebihan bulan Ramadan. Jadi kita mengambil kesempatan pada hari ini untuk kita sama-sama memperbanyakkan amalan soleh, memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di samping itu juga kita harapkan supaya apa yang kita pelajari pada hari ini insya-Allah membuahkan hasil, memberikan kita kefahaman, menambahkan amalan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi kita dalam membincangkan surah Taha, dan pada hari ini insya-Allah kita akan sambung ayat yang ke 45. Ayat yang ke 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta 'alaina aw an yatgha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israila wa la tu'adzibhum qad ji'naka biayatin mir rabbik. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Inna qad uhiya ilayna annal 'adzaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Jadi ayat ini sambungan pada kisah yang lalu, bermula dengan ayat yang ke-42. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-42, Allah Taala perintahkan Nabi Musa AS, pergilah kamu dan juga saudaramu iaitu Nabi Harun dengan membawa ayat-ayat kami, iaitu mukjizat-mukjizat yang telah diberikan. Pergi kepada Firaun untuk dakwah Firaun, ajak Firaun supaya mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang esa. Jadi respon daripada Nabi Musa dan juga Nabi Harun apabila menerima perintah atau arahan tersebut, apa responnya, apa tindak balasnya? Maka tindak balasnya ataupun responnya ialah Nabi Musa AS berkata, Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir, kami takut bahawa dia iaitu Firaun akan menyegerakan seksaan terhadap kami atau dia akan melampaui batas. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini, yang berkata dua orang, qala, ada alif. Qala maknanya berkata mereka berdua. Siapa dia? Iaitu Musa dan juga Harun. Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Mereka dua berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah, kami takut kalau Firaun itu akan segera menyeksa kami, segera membunuh kami. Belum sempat habis kami terangkan, dia dah bunuh kami. Di sini secara tidak langsung menunjukkan bahawa Firaun itu memang terlalu kejam. Nabi Musa AS dan juga Nabi Harun, mereka berada lama di bawah, mereka berada di bawah pemerintahan Firaun. Jadi mereka tahu sangat dah, walaupun belum lagi berlaku, tetapi
Nabi Musa AS dan Nabi Harun sudah boleh predik, boleh menjangkakan bahawa ini kalau kita dakwah Fir'aun ini silap-silap belum sempat kita terangkan habis, dia dah bunuh kita. Itu yang dimaksudkan dengan ayyafruta alaina, menyegerakan azab, sebagaimana kata Ibn Abbas, sebagaimana dalam tafsir Al-Baghawi. Jadi ayyafruta alaina maksudnya ialah menyegerakan, maknanya segera membunuh, segera mengazab, menyeksa kami, kata Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu tafsiran yang diberikan oleh Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan dinukilkan oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya. Dan kalau kita lihat dalam ayat ini disandarkan khauf, perasaan takut itu kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka daripada ayat ini, kata Imam Qurtubi, ini menunjukkan bahawa para anbiya mereka juga ada perasaan takut, dan itu tidaklah menjejaskan sifat kepribadian ataupun keunggulan para nabi. Kata Imam Qurtubi, ayat ini menolak sangkaan sebahagian orang yang berpendapat, yang mengatakan bahawa para anbiya ni tak takut ataupun tidak ditakutkan, tak ada siapa atau tidak ada apa-apa yang boleh menakut-nakutkan mereka. Kata Imam Qurtubi dalam menafsirkan ayat ini, kata beliau, wal khaufu minal a'da sunnatullah fi anbiya'ihi wa awliyaihi. Takut kepada musuh itu adalah sunnatullah, itu benda biasa. Satu perkara yang jibiliyah, iaitu perkara tabi'i, sifat tabi'i manusia. Biasalah tu takut. Kan, kita pun walaupun kita belajar tauhid, belajar iman, belajar tentang kekuasaan Allah, kita tahu, kita yakin, tapi kadang-kadang ada juga rasa takut dalam hati. Jadi perasaan takut yang melintas dalam hati tu yang kita tak layan lah. Kalau kita layan takut tu, itu menunjukkan lemah iman kita. Tapi kalau sekadar lintasan dalam hati, kekhawatiran atau ketakutan, itu tidak menjejaskan. Kerana para anbiya juga, mereka juga mengalami perkara tersebut berdasarkan apa yang diterangkan oleh Imam Qurtubi. Jadi dalam ayat ini kata, qala rabbana innana nakhaf. Kata mereka berdua, iaitu Musa dan Harun, kami, wahai Tuhan kami takut. Takut apa? Takut disegerakan azab ke atas kami. Maksudnya Fir'aun dengan segera menghukum kami, membunuh kami sebelum sempat kami menerangkan dengan terperinci. Jadi kata Imam Qurtubi, bukanlah mereka ni tak kenal Allah atau tak yakin, tak percaya dengan janji Allah. Mereka percaya, tapi itu adalah perkara yang sunnatullah, perkara kebiasaan, kata Imam Qurtubi. Bahkan ada hadis yang mana Nabi kita sendiri, Nabi SAW menyebutkan bahawa ukhiftu fillah wa ma yukhafu ahad. Aku telah ditakutkan pada jalan Allah, di jalan Allah. Aku telah ditakutkan pada jalan Allah. Maksudnya dalam aku melaksanakan kerja dakwah fi sabilillah, aku telah ditakut-takutkan, dan tidak pernah ada seorang pun yang ditakut-takutkan lebih daripada aku. Walaqad uzitu fillah wa ma yu'za ahadun. Dan aku juga telah disakiti, telah diganggu, telah disakiti ataupun dan sebagainya lah yang semakna dengannya, yang mana tidak ada seorang pun yang diperlakukan demikian sebagaimana yang dilakukan kepada aku. Hadis riwayat Tirmizi dan beliau mensahihkan. Baik. Kemudian kata Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam lagi, au ayyatgha, atau tadi dia kata takut kalau sekiranya disegerakan azab, dihukum, dibunuh dengan segera, atau ia melampaui batas, ataupun Fir'aun itu melampaui batas. Melampaui batas maksudnya apa? Kata Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala, iaitu kalau dia tak azab, kalau dia tak bunuh kami pun, dia iaitu Fir'aun akan mengatakan kepada Tuhan kami iaitu Allah Ta'ala sesuatu yang kami tak nak dengar. Maksudnya sesuatu perkara, sesuatu cacian, kejian dan sebagainya dilemparkan oleh Fir'aun, yang tu kami tak nak dengar. Dan itu adalah
yatgha, melampaui batas. Ataupun Fir'aun menuduh kami dengan perkara-perkara yang sebenarnya kami bersih daripada tuduhan-tuduhan tersebut dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan melampaui batas. Jadi kata Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala, kenapa Nabi Musa dan Nabi Harun sebutkan dua? Ayyafrutu alaina au ayyatgha. Apakah tidak cukup memadai satu sifat? Fir'aun sama ada dia bunuh kami dengan segera atau dia melampaui batas. Kenapa tak sebut satu je, kenapa sebut dua? Maka kata Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala, kerana ayyafrutu alaina itu menunjukkan tindakan Fir'aun yang segera mengazab, yang segera membunuh orang. Manakala au ayyatgha, iaitu melampaui batas. Melampaui batas ini meliputi semua jenis kejahatan, sama ada segera atau tidak segera. Jadi bila disebutkan dua, maka maknanya Nabi Musa dan Nabi Harun nak beritahu bahawa kekhawatiran mereka berdua tu ialah terhadap semua jenis kejahatan Fir'aun, sama ada yang segera ataupun yang tidak segera. Kerana itu disebut dua sekali. Ya. Kerana itu disebutkan dua sekali. Sebab kalau kata ayyafrutu alaina, maknanya yang dikhawatirkan hanya keburukan, kejahatan, kezaliman Fir'aun yang segera menimpa. Mungkin Fir'aun menangguhkan siksaan tersebut, pembunuhan tersebut. Jadi oleh kerana itu perlu kepada au ayyatgha. Sebab au ayyatgha itu melampaui batas tu umum. Ya, sama ada kejahatan, kezaliman itu segera dilakukan atau ditangguhkan kemudian, itu termasuk dalam lafaz au ayyatgha. Maka kerana itu disebut dua-dua sekali untuk menunjukkan kekhawatiran yang ada pada Nabi Musa dan Nabi Harun itu ialah sebenarnya bukan sahaja terhadap kezaliman Fir'aun yang segera, masa yang terdekat, tapi bila-bila masa pun segala kezaliman yang dibuat, itulah yang kami khawatir. Kiranya begitulah yang dikatakan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam. Lalu apa jawapan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam? Kata Allah Subhanahu wa taala, qala la takhafa. Qala, dia iaitu Allah berfirman, la takhafa, janganlah kamu berdua takut. Janganlah kamu berdua takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku ma'akuma, bersama dengan kamu berdua. Sebenarnya kalau sampai sini saja ayat ini pun sudah memadai. Apa lagi seseorang itu nak kalau sekiranya Allah Ta'ala mengatakan bahawa Allah bersama dengan dia. Allah kata innani ma'akuma. Khalas, cukup dah. Itu dah memberikan jaminan dah sebenarnya. Tetapi Allah Ta'ala menjelaskan lagi untuk meyakinkan lagi Nabi Musa dan Nabi Harun betapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa membantu mereka berdua. Maka ditambah lagi asma'u wa ara. Kalau kata asma'u sahaja pun dah cukup. Bukan sahaja asma'u, wa ara pula lagi. Masya Allah. Maknanya kata tiga perkara Allah Ta'ala nak meyakinkan bahawa bantuan Allah pasti akan bersama dengan Nabi Harun dan Nabi Musa. Allah kata tiga perkara. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama dengan kamu berdua. Cukup dah tu. Itu dah jaminan dah tu. Asma'u, aku dengar. Itu lagi jaminan kedua. Wa ara, dan aku juga melihat. Maka makna kata memang jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya bantuan dan juga pertolongan Allah akan sentiasa bersama dengan mereka berdua. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalimah asma'u tu mendengar kan, mendengar. Fi'il, kata kerja yang muta'addi, yang sebenarnya ada maf'ul bih. Contoh kita kata saya mendengar. Ayat tu tak lengkap.
kan. Sebab dengar ni dia mesti ada pihak ketiga. Dia ada orang yang mendengar, perbuatan yang mendengar, dan benda yang didengar. Jadi asma'u ada dua je. Aku, kata Allah Ta'ala, mendengar. Jadi ada pihak yang mendengar dan ada perbuatan mendengar. Tapi mendengar apa? Tak dinyatakan dalam ayat. Tak dinyatakan dalam ayat. Jadi kalau kita rujuk dalam tafsir tafsir Al-Baghawi, menukilkan daripada Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, maksud mendengar di sini ialah Allah nak bagi tahu, aku mendengar doa kamu. Tatkala kamu dizalimi oleh Firaun dan kamu berdoa kepada aku dan kamu mengadu pada aku, kamu merintih tentang hal keadaanmu kepada aku dengar. Aku mendengar doa kamu. Masya-Allah. Yang kedua, wa ara, dan aku melihat. Melihat pun sama. Mesti ada pihak yang melihat, perbuatan melihat dan benda yang dilihat. Di sini tak disebutkan apakah yang dilihat. Hanya Allah kata wa ara, dan aku melihat. Melihat apa? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu aku melihat apa yang Firaun ingin buat kepada kamu. Maknanya aku melihat segala gerak-geri Firaun, segala kezaliman yang Firaun nak buat, yang nak kenakan ke atas kamu, aku lihat. Bila kata aku lihat, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menjamin bahawa Allah Taala akan halang apa jua yang nak dilakukan, keburukan yang nak dilakukan oleh Firaun, semuanya dalam pengetahuan Allah. Jadi pasti Allah Taala tidak akan membiarkan sahaja. Maka kata Ibnu Abbas, bila Allah Taala kata begitu, maka Allah nak bagi tahu pada mereka berdua bahawa aku ni bukannya lalai, bukannya leka, bukannya tak tahu apa yang dia buat. Fala tahtamma, maka janganlah kamu hiraukan. Maknanya jangan kamu rungsing tentang kezaliman Firaun, tentang apa yang Firaun akan kenakan ke atas kamu apabila kamu mula mendakwahkan kebenaran. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, fa'tiyahu, maka datangilah dia, pergi dekat dia. Ini tertib ataupun gerak kerja pendakwah. Pendakwah ni dia kena fa'tiya, maka datanglah kepada dia. Pendakwah ni dia kena datang, bukannya tunggu orang datang. Tunggu orang datang ini kalau dari segi ilmu je. Dari segi ilmu, adabnya seorang pelajar dia yang datang jumpa guru. Tetapi dari segi dakwah, orang yang berdakwah itu dialah yang kena turun padang. Dia kena jumpa manusia. Kalau dia tunggu manusia datang pada dia, maka sampai bila pun dakwah tidak akan tersebar. Jadi apa beza antara majlis ilmu dan juga dakwah? Bezanya ialah majlis ilmu ni, orang yang datang memang dia nak datang. Memang dia datang tu memang audien tu memang orang yang nak ilmu. Jadi wajarlah si alim tadi dia duduk kat tempat dia, lalu orang datang pada dia. Tetapi dakwah bukannya kita bercakap kepada orang yang nak dengar saja. Kita bercakap pada orang yang nak dengar dan orang yang tak nak dengar. Maka kerana itu kena bergerak. Itulah beza di antara ilmu dan juga dakwah. Ataupun ta'lim, antara ta'lim dan juga dakwah. Kita bukanlah kata nak membezakan, makna kata dakwah lagi hebat lah. Tak. Dua-dua tu dia ada kehebatannya, ada fungsinya, ada kelebihannya, dan semua kedua-dua itu perlu diletakkan di tempat yang sepatutnya. Boleh jadi seorang itu dia pendakwah, dalam masa yang sama dia juga ialah seorang muallim, seorang pengajar. Jadi ketika dia berada dalam majlis taklim, maka dia buatlah macam mana seorang alim. Seorang alim dia duduk pada tempat dia, dan dia kena memberikan galakan pada anak muridnya supaya datang. Bukannya dia datang pada anak murid dia, tapi anak murid itu yang datang pada dia. Dengan galakan lah, bukannya paksa. Paksa pun tak boleh juga. Maknanya kata kita bagi motivasi pada anak murid supaya mereka yang bergerak, supaya mereka dapat belajar adab. Itu bila dia berada dalam situasi taklim. Boleh jadi orang yang sama juga dia akan berada dalam situasi dakwah. Waktu yang lain dia pula pergi berdakwah, turun padang masuk kampung orang asli. Kalau ketika itu dia buat style orang alim, duduk di satu tempat tunggu orang asli datang, memang tak datang.
memang tak akan datang lah. Dia kena pergi rumah ke rumah, pintu ke pintu, cari orang dekat yang duduk lepak-lepak dekat pondok ke, dekat apa ni dusun durian ke, yang tengah jual beli di pasar ke, dia kena jumpa. Turun padang, jumpa masyarakat untuk menyampaikan dakwah. Jadi boleh jadi seorang itu dia memainkan dua peranan. Sebagai muallim dan juga sebagai dai. Maka setiap satu itu ada caranya. Dalam konteks kisah ini, Fir'aun dan astagfirullahalazim, Nabi Musa AS dan juga Harun AS, mereka ni disuruh untuk dakwah, menyampaikan dakwah, mengajak Fir'aun untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kata, fa'tiyahu, hendaklah kamu datang kepada dia. Faqula, maka kamu berdua katakan, inna, sesungguhnya kami, kamilah kerana dua orang, rasula rabbik, dua orang rasul Tuhan kamu. Rasulah, sebab tu ada dua, ada alif. Asalnya ialah rasulan. Rasul seorang, dua orang rasulan. Tapi oleh kerana disandarkan pada rabbik, maka nun itu dibuang, mahzuf. Rasula rabbik, kami, sesungguhnya kami adalah dua orang rasul daripada Tuhan kamu. Maka di sini Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Musa AS dan Nabi Harun, supaya kamu apabila berdakwah, apabila dakwah Fir'aun, kamu jangan kata marilah menyembah Tuhan kami. Memang sampai bila dia tak akan sembah. Kamu kena tahu, kamu kena bagi tahu pada dia bahawa Tuhan kamu tu ialah Tuhan dia juga. Sebab itu dikatakan, Allah Ta'ala ajarkan pada Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula inna rasula rabbik, katakan kepada Fir'aun, sesungguhnya kami ialah rasul Tuhan kamu. Maknanya Allah itu ialah Tuhan kamu juga, wahai Fir'aun, bukan Tuhan kami. Allah juga adalah Tuhan kamu yang sebenar-benarnya. Fa'arsil ma'ana bani Israel. Allah Ta'ala ajarkan pada Nabi Musa dan Nabi Harun, cakap macam ni kepada Fir'aun, maka bebaskanlah bersama dengan kami, lepaskanlah Bani Israel bersama dengan kami. Wala tu'adzibhum, dan janganlah kamu mengazab mereka, jangan kamu menyeksa mereka. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala bukan sahaja perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mengajak Fir'aun beriman, bahkan juga Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun supaya melepaskan Bani Israel, jangan menzalimi Bani Israel. Maka di sini menunjukkan bahawa dakwah itu mestilah mengajak kepada dua perkara. Pertama ialah hablum minallah, yang kedua ialah hablum minan nas. Beriman kepada Allah itu ialah hablum minallah, hubungan dengan Allah. Tapi kalau beriman saja, dalam masa yang sama tetap mengerah, makna kata menzalimi, paksa Bani Israel supaya bekerja di luar daripada kekuatan mereka, kemampuan mereka, maka tak jadi juga. Hablum minallah saja tak jadi. Kerana itu diperintahkan di sini dua-dua sekali. Dua-dua sekali. Hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minan nas dalam bentuk apa? Melepaskan Bani Israel. Itu hablum minan nas. Hablum minan nas. Kalau tak dilepaskan Bani Israel, makna kata hubungan dengan Allah masih okey, tapi hubungan dengan manusia bagaimana? Jadi manusia ni Allah Ta'ala ciptakan pada asalnya semuanya adalah bebas. Siapa sahaja yang dilahirkan daripada ibu dia, semua bebas. Mana ada orang lahir-lahir sudah terbelenggu atau terpenjara atau terikat, tak ada. Semua bebas. Kemudian manusia lah yang saling menzalimi sehingga menyebabkan ada setengah manusia memaksa manusia yang lain untuk ikut dia, untuk buat kerja untuk dia dan sebagainya. Jadi disuruh lepaskan. Jadi fa'arsil di sini maksudnya ialah lepaskan. Lepaskan Bani Israel. Jadi ulama tafsir menerangkan kenapa diperintahkan supaya Fir'aun itu melepaskan Bani Israel. Kerana kata para ulama tafsir, Fir'aun itu pertamanya dia telah memaksa orang-orang lelaki untuk bekerja keras, buat kerja-kerja yang berat. Contohnya membina bangunan-bangunan besar seperti piramid, kemudian membuat terusan-terusan bagi mengairi ladang-ladang dan sebagainya. Dia kan ada sungai kan, sungai Nil. Jadi sungai Nil itu besar. Sungai itu hendaklah disalurkan kepada kebun-kebun,
tanaman-tanaman mereka. Jadi siapa yang nak korek tu? Itulah disuruhnya Bani Israel yang korek terusan tu. Dan juga disuruh apa lagi? Banyaklah. Dan yang kedua ialah tadi orang lelaki, dan yang perempuan pula diperkosa. Wa'iyadzubillah. Ya, dinodai. Sama ada dinodai lah maksudnya. Ya, dan yang ketiga, anak-anak lelaki dibunuh. Jadi 3 inilah kezaliman yang utama. Banyak lagi lah, tapi 3 ni paling utama yang ada disebutkan dalam Quran. Yang lelaki dewasa pun kena, perempuan pun kena, dan kanak-kanak lelaki pun turut terkena tempias kezaliman Fir'aun. Kerana itulah Allah Ta'ala kata fa'arsil, lepaskan sahaja Bani Israel. Lepaskan bukan lepas sahaja. Kalau kita lihat dalam ayat jelas, sangat detail. Fa'arsil ma'ana, lepaskan bersama kami. Maksudnya lepaskan dalam keadaan terikat juga, tetapi terikat dengan ajaran Nabi Musa AS. Ajaran apa ni yang datang dari wahyu. Di sini menunjukkan bahawa Islam itu memang mengajak pada kebebasan, tetapi kebebasan yang terikat dengan syariat. Tak ada kebebasan mutlak. Mana ada dalam dunia ni kebebasan mutlak? Siapa-siapa pun duduk di mana pun mesti akan terikat. Sama ada dengan undang-undang agama ataupun undang-undang tempatan. Ya. Mana ada negara yang tidak ada undang-undang peraturan? Tak ada, semua ada. Begitulah juga dengan agama Islam. Ada juga undang-undang, ada peraturan, hukum hakam. Jadi manusia bebas macam mana pun dia tetap akan terikat. Daripada terikat dengan undang-undang buatan manusia, baiklah terikat dengan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebenarnya Islam itu memang mengikat manusia, tapi ikatan yang menyelamatkan, bukan ikatan yang menenggelamkan. Umpamanya seorang yang berada di tengah-tengah lautan, dia lemas, dia hampir-hampir tenggelam. Lalu ada seorang yang naik bot, dia hulurkan tali. Ambil ni, pegang tali ni. Kalau lelaki yang lemas tadi, yang hampir-hampir tenggelam tadi, dia kata, saya tak nak ikut awak. Sebab apa? Saya elok bebas, tiba-tiba kalau saya ikut awak, saya jadi terikat. Maka apa jadi? Kebebasannya itu akan menenggelamkan dia. Jadi tali itulah umpamanya Islam. Islam walaupun dia mengikat kita, tetapi ikatan yang menyelamatkan, bukannya ikatan yang menenggelamkan. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, Okey. Qad ji'naka bi ayatin mir rabbik. Sesungguhnya kami telah datang kepada kamu dengan membawa dengan suatu ayat ataupun alamat, tanda yang menunjukkan kebenaran. Mir rabbik, daripada Tuhan kamu. Maknanya mereka, iaitu Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam, bawa juga mukjizat untuk tunjukkan pada Fir'aun, supaya Fir'aun beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengakui kebenaran yang dibawa oleh mereka berdua. Cuma dalam ayat ini ada sedikit perbahasan para ulama, sebab ayat ni kata biayah, dengan satu ayat, satu mukjizat. Zahirnya begitulah, zahir terjemahan literalnya ayah maknanya satu. Kalau banyak ayat, kan ada alif ta, ada alif sebelum ta, bi ayat. Tapi di sini bi ayah, satu ayat. Jadi ada beberapa gaya tafsir ulama. Kalau Syekh Tantawi rahimahullah taala, dia kata apa? Walaupun disebut ayah ni satu, tetapi maksud satu tu maksudnya ialah satu jenis. Bi ayah maksudnya jenis ayat, jenis mukjizat. Maknanya walaupun sebut satu, tetapi makna kata ia mewakili semua jenis mukjizat yang ada pada Nabi Musa, seperti tangan yang bercahaya, tongkat yang boleh berubah menjadi ular dan sebagainya. Jadi walaupun disebut ayah, tetapi dia lil jins, tapi dia meliputi segala jenis. Maknanya ayah di situ umum. Walaupun hanya satu, tapi umum. Bila umum, maknanya di bawah kalimah ayah tu masuklah segala jenis mukjizat yang ada. Ada juga sebahagian ulama
Hatta di kalangan sahabat pun, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahawa ayah di sini, Ibnu Abbas dia sama seperti Syekh Tontawi dengan Ibnu Abbas sama. Maksudnya ayah satu, tetapi di bawah dalam kalimah ayah itu meliputi tongkat, tangan yang bercahaya dan mukjizat yang lain. Kemudian Imam Qurtubi menukilkan ada lagi pendapat yang lain yang mengatakan bahawa ayah tu satu kan, maknanya memang satu. Memang satu. Sebab apa? Sebab ketika awal-awal dahulu, ketika awal-awal Nabi Musa AS datang, masa baru-baru jumpa Nabi Musa AS dan Nabi Harun datang nak dakwah Fir'aun, masa pada kali pertama perjumpaan untuk dakwah itu, ketika itu Nabi Musa AS belum lagi menzahirkan tongkatnya. Itu satu pendapat. Jadi bila kata tak ada tongkat, maknanya yang ada ketika itu ialah hanya tangan sahaja. Jadi ada tafsir yang mengatakan bahawa ayah di sini memang satu. Bukan kata satu meliputi semua, tak. Satu memang satu. Iaitu apa dia mukjizat yang satu sahaja ada pada diri Nabi Musa ketika itu, iaitu tangan. Kerana itu dikatakan bahawa ketika Fir'aun datang, ketika Nabi Musa AS dan Nabi Harun datang, Fir'aun telah tanya, apa dia tanda yang membuktikan kamu ni di pihak yang benar? Maka Nabi Musa AS terus memasukkan tangannya di bawah ketiak, bawah lengan Nabi Musa, dan kemudian keluarkan semula, maka tangan tadi bercahaya. Keluarlah cahaya daripada tangan Nabi Musa AS itu, sehingga disebutkan dalam riwayat lebih terang daripada terangnya cahaya matahari. Subhanallah. Jadi ketika itu, pada pertemuan dakwah yang kali pertama, Nabi Musa AS belum lagi menzahirkan tongkatnya. Belum lagi. Kata Imam Qurtubi yang menukilkan pendapat ini, kata beliau, tongkat itu hanya dizahirkan, ditunjukkan ketika Yaumuz Zinah. Yaumuz Zinah. Yaumuz Zinah itu ialah hari di mana tukang-tukang sihir disuruh untuk mempamerkan sihirnya di hadapan Nabi Musa AS. Maknanya sebelum tongkat itu dipersembahkan, mukjizat tongkat itu dipersembahkan, sebenarnya ada pertemuan kali pertama. Kali pertama ni belum lagi, tongkat belum lagi, hanya dakwah macam biasa saja. Nanti kita akan baca nanti. Ini masih lagi dalam pertemuan pertama. Fir'aun akan kata, janji kita ialah Yaumuz Zinah. Pertemuan kita seterusnya ialah pada hari Yaumuz Zinah. Pada hari Yaumuz Zinah. Yaumuz Zinah itu ialah hari perhiasan. Dinamakan hari perhiasan kerana dikatakan bahawa hari itu ialah hari raya bagi mereka. Mereka semua macam kita lah, hari raya kan, pakai sampin, pakai songkok, pakai apa macam-macam lah. Jadi ketika itu semua orang keluar dengan memakai perhiasan, pakai cat cantik, dan dibuat satu majlis pertunjukan. Masa itulah baru dikeluarkan tongkat tadi. Baik, kembali balik pada tadi, ayat tadi. Qad ji'naka bi ayati min rabbik. Sesungguhnya kami telah datang kepada kamu dengan satu mukjizat daripada Tuhan kamu. Sama ada satu mukjizat atau maksud yang lain seperti mana kita sebutkan, dengan mukjizat umum. Satu ke dua ke umum saja daripada Tuhan kamu. Wassalamu ala manittaba'al huda. Dan kesejahteraan ke atas sesiapa yang mengikuti petunjuk. Dan kesejahteraan ke atas sesiapa yang mengikuti petunjuk. Ini lafaz ini, wassalamu ala manittaba'al huda, dia bukanlah lafaz penghormatan seperti kita kata assalamualaikum, bukan. Saya pun mula-mula ingat macam tu juga dulu-dululah. Tapi bila kita baca, kita belajar, bukan. Wassalamu ala manittaba'al huda, ini adalah ayat penyata sahaja. Ayat penyata sahaja. Ayat yang nak mengatakan bahawa hanya orang yang mengikuti kebenaran sahaja, yang mengikuti petunjuk ilahi sahaja yang akan selamat. Maka dalam kata-kata tersebut mengandungi makna yang lain, mengandungi satu lagi makna tambahan, iaitu apa dia? Kalau kamu, wahai Fir'aun, kamu tak mengikuti petunjuk kebenaran, maka tak ada keselamatan. Kamu tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Jadi assalam di sini bukanlah Nabi Musa AS bagi greeting, kan? Selamat
selamat sejahtera kepada siapa yang tak. Dia adalah ayat penyata. Adalah ayat penyata sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi, Syekh Tontawi dan lain-lain. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna qad uhiya ilaina annal 'adzaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla." Allah Taala berfirman, merakamkan apa yang dikatakan oleh Musa dan juga Harun. Sesungguhnya kami, iaitu Musa dan Harun. Ini Nabi Musa dan Nabi Harun yang bercakap, tapi dirakamkan oleh Allah dalam Quran. Sesungguhnya kami, iaitu Musa dan Harun berkata, sesungguhnya kami qad uhiya ilaina, sesungguhnya telah diwahyukan ke atas kami, annal azaba, bahawasanya azab itu ala man kadzdzaba, tertimpa ke atas orang yang mendustakan, wa tawalla, dan orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berpaling. Tawalla, berpaling. Jadi dakwah itu bukan sahaja makna kata memberikan berita gembira, bahkan juga memberikan ancaman. Kena ingat, Musa dan juga Nabi Harun kata, kamu kena ingat bahawasanya kami ni dah menerima wahyu daripada Allah, bahawasanya azab dijanjikan ke atas orang yang mendustakan dan berpaling. Maka kamu, wahai Fir'aun, jangan jadi orang yang berpaling, jangan jadi orang yang mendustakan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merakamkan pula kata-kata Fir'aun. Jadi Fir'aun bila dengar apa yang telah didakwahkan oleh Musa dan juga Harun, katanya Allah Taala berfirman, merakamkan kata-kata Fir'aun, qala faman rabbukuma ya Musa. Qala, dia, iaitu Fir'aun berkata sebagai jawapan terhadap apa yang telah dikatakan oleh Musa dan juga Harun. Fir'aun berkata, faman rabbukuma ya Musa, maka siapakah Tuhan kamu berdua wahai Musa? Siapakah Tuhan kamu berdua wahai Musa? Sebabkan tadi dua kali Nabi Musa mengatakan Rabb. Pertama, inna rasula rabbik, inna rasula rabbik. Kemudian qad ji'naka bi ayatin mir rabbik. Jadi dua kali disebutkan Tuhan. Jadi Fir'aun pun mengata, siapa Tuhan kamu yang kamu kata rabbik itu? Siapa dia? Qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Qala, kata, di sini ada satu poin penting saya lupa nak beritahu. Pada ayat qala faman rabbukuma ya Musa. Tengok kita perhatikan. Fir'aun kata mar rabbukuma ya Musa. Kan pelik tu. Siapakah Tuhan kamu berdua? Dia kata dua. Siapakah Tuhan kamu berdua? Ya Musa, wahai Musa. Kenapa tak kata wahai Musa dan Harun? Kan, kenapa Fir'aun hanya tanya pada Nabi Musa, tak tanya sekali Nabi Harun? Maka ada dua tafsiran, ada dua kemungkinan yang boleh dibuat untuk menafsirkan ayat ini. Kata Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf, pertama, mungkin sahaja kerana Fir'aun menganggap Musa itulah yang Rasul, manakala Harun hanyalah pembantu sahaja. Jadi kalau Nabi Musa itu yang Rasulullah, utusan Allah, jadi Fir'aun bagi dia kata, aku cakap dengan Musa je lah, buat apa cakap dengan dia punya assistant. Itu yang pertama. Padahal sebenarnya dua-dua adalah Rasul. Sebenarnya Nabi Musa pun Rasul, Nabi Harun pun Rasul. Kan kalau kita belajar 25 Rasul tu, ada dua-dua nama tu. Dua-dua tu ada dalam nama Rasul, 25 Rasul. Nabi Harun pun ada, Nabi Musa pun ada. Tapi mungkin sahaja, kata Az-Zamakhsyari, mungkin Fir'aun menyangka bahawa yang Rasul yang betul-betul sebenarnya adalah Musa, manakala Harun hanya datang membantu Nabi Musa AS saja, mengiringi sahaja. Kerana itu dia tak cakap dengan pembantu, dia tak cakap dengan, macam kita lah kalau orang datang VIP, takkan kita nak berurusan kita cakap dengan PA dia, kita direct pada dia. PA dia hanya tolong ni je, catat dan salin apa semua, macam itulah.
Ataupun kemungkinan yang kedua, kemungkinan yang kedua ni berbalik ataupun merujuk kepada sifat Firaun itu. Mungkin juga Firaun ini dia ni pandai tau. Firaun ni pandai. Firaun tahu bahawa Nabi Musa AS kurang fasih dan Harun fasih. Jadi Firaun cuba mengelak untuk berdialog dengan Harun, kerana dia tahu kalau dia bercakap dengan Harun dia akan dikalahkan kerana Nabi Harun fasih. Maka kerana itu Firaun dia menghalakan kata-kata itu kepada Musa. Macam kita ni lah masuk pertandingan debat. Kan? Kita kumpulan kita 3 orang pendebat. Kumpulan lawan 3 orang. Kita akan lihat antara 3 orang pendebat ni siapa pendebat yang paling lemah. Lalu kita akan attack dia. Sampaikan yang kumpulan yang lawan akan tanya, kenapa saya tanya dia? Tanya saya. Sebab apa? Sebab kita akan tanya soalan yang susah tu kepada pendebat yang paling lemah, supaya dia kalah. Macam itulah. Tapi bukan nak kata orang buat macam tu makna kata ambil perangai Firaun, taklah. Kan, itu tandingan saja. Jadi Firaun ni dia bijak, tapi bijaknya tu digunakan untuk perkara yang buruk. Dia tahu bahawa Harun ni fasih. Apa tak tahunya, memang Harun itu memang rapat dengan keluarga, dengan istana, walaupun dia tak dibesarkan dalam istana. Tapi dia tahu bahawa Harun itu adalah abang pada Musa, dan dia tahu Harun itu anak kepada makcik yang menyusukan Nabi Musa. Kan dia sendiri yang yang jemput ibu Nabi Musa AS susukan Nabi Musa. Dia tahu keluarga tu rapat dengan dia, walaupun bukanlah rapat serapat Nabi Musa, tapi dia tahu, dia kenal. Dia tahu Nabi Harun tu lebih fasih. Maka sengaja Firaun tidak bercakap dengan Harun. Dia tahu kalau aku cakap dengan Harun aku akan dikalahkan. Sebab Harun ni pandai, dia fasih. Maka aku cakap dengan Musa lah. Biar nampak dia tu kalah. Itu betapa kejinya taktik Firaun. Ya, kerana itu Firaun mengatakan, "Man rabbukuma ya Musa." Dia tak kata ya Musa wa Harun. Dia kata ya Musa saja. Lalu Nabi Musa AS jawab, berkata Nabi Musa AS, "Rabbuna, Tuhan kami." Tuhan kami itu maksudnya Tuhan saya, Tuhan Harun, Tuhan kamu juga wahai Firaun. Kita semua ni Tuhan kita siapa dia? Allazi, yang a'ta, memberikan kulla syai'in, setiap sesuatu, khalqahu, kejadian, maknanya kejadian asalnya, kejadiannya lah, sifat kejadiannya yang asal. Thumma hada, kemudian dia memberikan petunjuk. Ini banyak tafsiran ayat ini ya. Boleh ditafsirkan dengan pelbagai segi. Pertama kita nak kena faham dulu maksud satu-satu perkataan tu. Baru kita boleh sesuaikan dengan pendapat-pendapat tafsir, ahli tafsir. Ya. A'ta, Allah Ta'ala itu a'ta kulla syai'in, memberikan setiap sesuatu, khalqahu, kejadian, maksudnya sifat tabi'inya. Sifat tabi'i setiap kejadian itu Allah Ta'ala yang bagi. Ya. Jadi, kalau dalam terjemahan kata semula jadi, tapi saya tak suka sebut semula jadi. Sifat tabi'inya, khalqahu maksudnya sifat asal kejadiannya. Thumma hada, kemudian dia iaitu Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada ciptaan-ciptaan makhluk-makhluknya tadi. Baik, apa sebenarnya maksudnya? Apa sebenarnya yang nak disampaikan? Ada beberapa gaya tafsir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Okey. Ada ulama yang menafsirkan begini. Maksud ayat ni dia kata, maksudnya ialah Allah Ta'ala menciptakan makhluk dan menjadikan khalqahu tu maksudnya ialah rupa paras, bentuk yang sesuai dengan ciptaannya. Contoh, Allah Ta'ala ciptakan manusia, maka Allah Ta'ala jadikan tangannya begini, mukanya begini, ya, lubang hidungnya elok ke bawah, makna kata kalau hujan tak adalah bertakung. Telinganya itu ada 2, supaya kalau rosak satu lagi masih boleh mendengar. Mata ada 2, mata menghadap ke arah depan, bukannya ke kanan dan ke kiri macam ikan contohnya. Kan? Selalu haiwan yang jadi mangsa
Allah Ta'ala jadikan matanya itu bukan ke depan tapi tepi. Di tepi. Contoh apa ni? Itulah haiwan-haiwan yang ni kan, yang dagingnya sedap-sedap ni biasa dia di tepi. Matanya agak ke tepi sikit. Tapi tengok haiwan yang jadi pemangsa, harimau, singa, dia mata dia straight depan. Kan? Jadi haiwan-haiwan yang menjadi mangsa biasanya akan ada blind spot. Ada apa kata? Tempat yang dia tak nampak. Itu memang Allah Ta'ala nak macam tu. Bukan salah buat, tak, memang begitu. Jadi apa ni? Khalqahu tadi. A'ta kulla syai'in khalqahu, maksudnya ialah Allah Ta'ala memberikan kepada setiap makhluknya itu sifat yang sesuai. Kalau karnivor macam ni, kalau herni apa macam itulah. Manusia macam ni, kalau ikan macam ni, yang sesuai. Yang sesuai dengan makhluk itu sendiri. Itu satu tafsiran. Itulah tafsiran yang dikemukakan oleh Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf. Dia kata maksud ayat ini ialah Allah Ta'ala memberikan setiap sesuatu itu rupa paras dan bentuk yang sesuai dengan manfaat untuknya. Lalu Allah Ta'ala kata thumma hada, kemudian Allah Ta'ala memberikan petunjuk. Maksud petunjuk di sini, kata Az-Zamakhsyari, petunjuk tu maksudnya ialah Allah tunjukkan kepada makhluk-makhluk itu macam mana nak gunakan apa yang Allah bagi. Allah ajarkan pada makhluk-makhluk Allah macam mana nak gunakan tangan dia, macam mana nak gunakan taringnya, macam mana nak gunakan suara harimau tu. Subhanallah, kalau kita lihat kan, penyu dia lahir kat mana? Walaupun mak dia duduk dalam laut, tapi dia lahir dekat darat, dekat pantai tu. Tetapi kalau kita lihat penyu tu, bila dia telur dia menetas, elok je dia tahu pula dia nak pergi ke laut. Tak ada pula tersesat tiba-tiba lagi ke tengah pula dia pergi ke masuk pasar, masuk mall, masuk. Tak ada tersilap. Dia tak tersilap. Tak ada orang pun tunjuk kat dia. Tak ada pula pacik-pacik dekat tepi-tepi sungai tu, tepi laut kata, sini dek terus ni depan ni, mak kat sini, mama kat sini. Tak ada. Penyu tu bila dia menetas, dia keluar, elok dia tahu dah. Dia tahu dah mana nak pergi, siapa yang ajar. Itulah yang dimaksud dengan thumma hada. Thumma hada. Maksudnya ialah Allah Ta'ala yang bagi petunjuk. Allah Ta'ala ilhamkan kepada haiwan-haiwan tadi. Bagaimana dia nak gunakan segala anggota organ dia semua tu. Bagaimana untuk dia gunakan untuk manfaat diri dia. Contoh macam lembu kan. Dia bila lahir saja keluar daripada ibu dia tadi. Dia keluar je, terus tahu berjalan. Kita manusia ni, Allah, punyalah nak kena ngajar tateh kan, nak ajar berjalan. Lembu tak ada. Dia keluar je terus berjalan dia. Siapa yang ajar tu? Itu yang dikatakan thumma hada. Dia yang ajar. Allah Ta'ala yang ajarkan. Banyak lagi lah contoh kalau kita nak tengok. Baby lah, manusia pun sama. Kan? Allah Ta'ala menjadikan bagi manusia itu ada mulut. Kan? Boleh makan. Dengan mulut tu dia boleh makan. Dan dia ada suara. Baby ada suara. Siapa yang mengilhamkan pada baby tu bahawa kalau nak susu, nangis? Allah Ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan thumma hada. Kemudian dia memberikan petunjuk. Maksudnya Allah Ta'ala bagi petunjuk pada semua makhluk yang diciptakan bagaimana nak menggunakan segala panca indera, anggota organ yang Allah bagi pada dia untuk manfaat diri dia. Maka diilhamkan pada bayi, kalau kamu nak susu, nangislah. Kalau kamu rasa tak selesa, pampers banyak tahi, nangislah. Bila nangis, mak pun tengok, oi, berselipat punya tahi dalam tu, patutlah nangis. Itulah hidayah dan juga petunjuk Allah Ta'ala kepada makhluk ciptaannya, kepada bayi, kepada semua sekali. Jadi itu tafsiran thumma hada mengikut Az-Zamakhsyari. Dia ada banyak tafsiran lah, kita ambil yang salah satu. Tafsiran kedua, tafsir yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Dia kata maksud ayat a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada, maksudnya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan makhluk
dan yang semisal dengan makhluk itu. Contohnya, Allah Ta'ala menciptakan lelaki, maka Allah Ta'ala juga ciptakan perempuan. Allah Ta'ala ciptakan haiwan yang jantan, Allah Ta'ala juga ciptakan haiwan yang betina. Lain sikit punya tafsirannya. Ya, a'ta kulla syai'in khalqahu. Maknanya Allah Ta'ala memberikan setiap sesuatu itu ciptaan lain yang sama misal dengannya, tapi jantina lain lah. Lalu bila Allah Ta'ala kata thumma hada, lainlah jadinya tafsirannya. Thumma hada itu ditafsirkan dengan makna lalu kemudian Allah Ta'ala memberikan petunjuk bagaimana untuk berzuriat. Macam tu pula. Thumma hada maksudnya Allah Ta'ala bagi petunjuk pada manusia, kepada haiwan. Bila dia tengok, ada jantan, ada betina. Yang ni ada jantan, ada betina. Lalu Allah Ta'ala ajarkan, ilhamkan pada manusia, pada haiwan, bagaimana untuk melahirkan zuriat. Itu maksud thumma hada. Ya. Dan ada lagi lah beberapa makna yang lain. Imam Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala kata, oleh kerana ayat ini lafaz dalam ayat ini dia makna kata boleh menampung kesemua makna itu, maka kita gabungkanlah. Kesemua itu betul lah. Kesemua makna yang disebutkan dia semua memang itulah dia makna oleh ayat tersebut, kerana memang mukjizat Al-Quran itu, lafaz yang digunakan dalam Al-Quran, lafaz yang pendek tetapi boleh dihuraikan dengan pelbagai sudut. Memang itulah, macam itulah Al-Quranul Karim. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, qala fama balul qurunil ula. Qala, dia di sini maksudnya ialah Fir'aun. Dia iaitu Fir'aun berkata, fama balu, maka apa bal. Bal ni maksudnya ialah keadaan. Asal makna bal, kata Syekh Tantawi rahimahullah, maksudnya ialah fikiran. Oleh kerana biasanya apa yang kita fikirkan ni memang keadaan lah, benda-benda yang keadaan. Jadi digunakan bal itu untuk memberi erti, memberi makna keadaan. Seperti mana bila seorang bersin lalu dikata alhamdulillah, lalu dijawab yarhamkallah, lalu dijawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu dan memperelokkan balakum. Tu bal. Jadi bal di sini maksudnya memperelokkan keadaan kamu. Jadi Fir'aun tanya, fama balul qurunil ula, maka apa bal, keadaan kurun bahasa Melayu pun kurun, al-ula, yang terdahulu, yang mula-mula, awal-awal. Maksudnya Fir'aun kata, Fir'aun nak test pada Musa. Dia kata, Fir'aun tanya pada Musa AS, bagaimana keadaan umat-umat terdahulu? Kamu mengajak aku ni supaya menyembah Allah yang Esa, tapi umat-umat terdahulu, kaum Thamud, kaum Ad, kaum Lut, kaum, mereka pun tidaklah mengesakan Allah. Jadi bagaimana keadaan mereka? Fir'aun tanya kepada Nabi Musa AS. Sebenarnya kata Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala, sebab apa sebenarnya Fir'aun tanya benda ni? Fir'aun ni seperti mana kita sebutkan, dia ni bijak lah. Kalau tak bijak, dia tak akan jadilah pemimpin kan. Macam mana orang boleh naikkan dia? Fir'aun ni bijak sebenarnya. Sebenarnya tujuan Fir'aun tanya macam ni sebenarnya nak tukar topik. Dia nak tukar topik. Dia sengaja untuk bertanya tentang umat-umat terdahulu pada Nabi Musa AS, supaya Nabi Musa AS berhenti mengajak dia untuk bertauhid kepada Allah. Itu dia punya perangai dia. Memang ada orang macam ni kan. Bila kita dakwah kan, dia tukar topik. Kita kata jomlah datang masjid kan. Lepas tu tanya, anak kau dah masuk darjah 1 kan, macam mana sekolah? Masa ni pula nak tanya benda pasal darjah 1 lah benda. Dia saja tukar topik. Fir'aun macam tu lah. Kata Syekh Tantawi, arada an yasrifal haditha ila manha akhar. Sengaja Fir'aun itu mengubah topik.
mengubah topik bual bicara itu kepada tajuk yang lain, yang tidak ada kaitan dengan kerasulan Nabi Musa AS dan juga dakwah untuk beribadah kepada Allah yang Esa. Saja. Lebih-lebih lagi Nabi Musa suruh dia untuk melepaskan Bani Israel. Lagilah dia tak suka. Kerana itu sengaja dia tukar topik. Maka Nabi Musa AS jawab apa? Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Qala, dia berkata, dia di sini maksudnya Musa AS berkata, ilmunya, iaitu ilmu tentang kurun-kurun terdahulu, ilmu tentang umat-umat terdahulu, inda rabbi, di sisi Tuhanku, fi kitab, dalam kitab. Kitab yang dimaksudkan di sini kata Imam Qurtubi maksudnya ialah di dalam Lauh Mahfuz. Dalam Lauh Mahfuz. Maksudnya Nabi Musa AS kata wallahu alam lah. Itu mudahnya. Nabi Musa AS kata wallahu alam. Allah lagi tahu. Kenapa kamu tanya aku kan? Perkara itu, ilmu tentang perkara itu ada di sisi Allah Ta'ala dan tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Ya, kitab yang dimaksudkan di sini ialah Lauh Mahfuz. Sebab apa dipanggil Lauh Mahfuz itu sebagai kitab? Sebab di Lauh Mahfuz, iaitu di langit sana, di sana tertulis takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda yang kita tulis padanya itu dipanggil kitab. Kerana itu Lauh Mahfuz bolehlah dipanggil juga sebagai kitab. Kemudian sambung lagi Nabi Musa AS jawab lagi, la yadhillu rabbi wa la yansa. Tuhanku tidak sesat dan tidak lupa. Tuhanku tidak sesat dan tidak lupa. Dalam nak menafsirkan ayat ini pun, la yadhillu rabbi wa la yansa, ada beberapa tafsiran para ulama. Ya. Tafsiran yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, Tuhanku tidak sesat, tidak tersalah. Jadi sesat itu dalalah. Dalalah itu selain daripada sesat, dalam bahasa Arab juga membawa maksud salah. Jadi la yadhillu rabbi wa la yansa maksudnya ialah Tuhanku tidak akan tersalah di dalam ilmunya dan tidak akan lupa. Itu satu tafsiran. Ada juga tafsiran kedua, sebahagian ulama mengatakan la yadhillu, tidak sesat tu maksudnya ialah tidak ghaib, tidak hilang. Tidak hilang. Contoh kita kata ada orang sesat, maksudnya orang tu ghaib, hilang. Kan macam baru ni ada budak hilang, bukan hilang. Rupa-rupanya salah naik van. Salah naik van. Yalah, semua van color sama kan? Warna sama. Saya ingat kalau di Mesir dulu, van sekolah lain-lain warna dia rasanya. Kalau tak silap saya lah. Sebab tu tak pernah dengar lagi budak sesat ke apa ke. Di Malaysia ni dia van sekolah masih warna sama. Jadi budak tu tak tengok agaknya siapa yang drive, apa yang bawa dia. Pergi tempat lain pula. Jadi la yadhillu rabbi, ada yang menafsirkan maksudnya la yaghib, tidak hilang. Tuhanku tidak akan hilang, maksudnya ilmu Tuhanku tu tak akan hilang dan dia tak akan lupa. Maknanya pengetahuan tentang umat-umat terdahulu itulah. La yadhillu rabbi. Dan ada juga yang menafsirkan, tafsiran ketiga mengatakan bahawa la yadhillu rabbi wa la yansa, dua-dua tu sebenarnya adalah sifat bagi kitab. Ini pun saya pun nak terangkan pun saya pun lupa. Sebab ni catatan ni bukan baru buat ni. Dah beberapa tahun lepas. Saya pun tak ingat ambil daripada mana. Tak apalah. Jadi mudah katanya bahawa Nabi Musa AS adabnya sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, apa yang dia tak tahu maka dia akan kata wallahu alam. Atau lafaznya ialah ilmuha inda rabbi, samalah. Wallahu alam, ilmuha inda rabbi, sama saja maksudnya. Maknanya Nabi Musa AS menyerahkan pengetahuan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah menjawab dengan memandai-mandai, tetapi mengatakan sahaja Allah lebih mengetahui. Allazi ja'ala lakumul arda mahda. Yang ni maknanya sambungan tadi tu. Sifat Tuhan yang Allah, yang Nabi Musa AS nak ajak Fir'aun menyembahnya. Kan Fir'aun tanya, siapakah Tuhan kamu? Maka itulah dijawab, allazi a'ta kulla syai'in
Maka Nabi Musa AS sambung lagi, allazi ja'ala lakumul arda mahda. Dia iaitu Allah yang apa dia, ja'ala lakum, menjadikan bagi kamu al-arda, bumi, mahda, sebagai hamparan. Jadi ayat ini dan ayat-ayat yang semisal dengannya biasalah dijadikan modal dan juga hujah oleh golongan-golongan flat earth, mengatakan bahawa bumi ini rata. Sebenarnya tak ya. Sebenarnya kalau kita tengok dalam tafsir, saya ada tulis benda ni panjang lebar dalam Facebook lah, tapi panjang lebar saya tulis dan rujukan daripada pelbagai kitab. Ya. Ramai ulama seperti Imam Ghazali, Ar-Razi, Al-Idrisi, siapa lagi, Ibnu Hazm dan lain-lain, ramai di kalangan mereka memang menjelaskan, Az-Zahabi menjelaskan bahawa bumi ini adalah berbentuk sfera. Dan bukanlah sebenar-benar sfera, tapi dia ada bujur sedikit. Tetapi secara umum sfera lah, sfera. Disebutkan dalam kitab Qurrah. Qurrah ni maknanya bola. Cuma bukanlah bola betul-betul, dia agak bujur, ada bahagian yang bujur sedikit. Cuma nak bagi mudah faham, dia kata sfera. Jadi ayat-ayat yang mengatakan mahda, ayat-ayat mengatakan bahawa bumi ni seperti hamparan dan sebagainya, macam mana pula? Kita tak tolak ke? Tak dikira menolak ke? Jawapannya tidak. Sebab pada ketika Quran ni turun, Arab jahiliah mana ada, dia tak ada apa-apa maklumat tentang sferanya bumi ni. Kalaulah Nabi SAW beritahu pada Arab jahiliah, Abu Jahal, Abu Lahab, bumi ni sfera tau, memang habislah, memang tak akan berimanlah mereka kepada Allah Ta'ala. Terus mereka akan mendustakan. Jadi Quran itu turun dan mengatakan bahawa bumi itu adalah sebagai hamparan kerana meraihkan apa yang mereka faham. Setakat yang manusia pada zaman jahiliah nampak bumi ini hamparan, pandangan mata dia yang terbatas, itulah dia, bumi ini hamparan. Maka kerana itulah Allah Ta'ala kata hamparan. Kan? Dan ada ayat sebenarnya, saya pun tak ingat ayat mana, tapi ada ayat yang memberikan isyarat bahawasanya bumi itu adalah sfera atau hampir sfera. Okeylah. Jadi Allah Ta'ala kata, allazi ja'ala lakumul arda mahda. Allah menjadikan bumi itu sebagai hamparan. Mahda. Mahda ni hamparan ataupun benda-benda yang kita hamparkan lah, seperti alas tidur, kapet pun dipanggil mahda, ya. Tilam pun dipanggil mahda, tilam bayi itu dipanggil mahda juga. Sebab tu ada pepatah kata, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Jadi mahdi, minal mahdi ilal lahdi. Mahad juga bermaksud itulah hamparan yang kita letak dekat dalam buayan tu, alas tidur tu, itu pun dipanggil mahad. Jadi dikatakan bumi itu sebagai hamparan kerana apa? Kerana zahir yang mata kasar kita nampak, dia rata lah. Tetapi hakikatnya bumi ini besar. Dan oleh kerana besar, kita tak nampak dia bulat. Kita duduk kecil saja. Kan? Kita ni umpama macam semut yang berada di atas satu bola yang besar. Jadi semut tu tak rasa pun dia berada di suatu bulatan. Dia nampak macam rata saja. Wasalaka lakum fiha subula. Dan dia iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, salaka iaitu telah mengadakan bagi kamu jalan-jalan. Salaka mengadakan bagi kamu, lakum bagi kamu, fiha di dalam bumi itu, pada bumi itu, subula, jalan-jalan. Maknanya bumi ini ada bahagian yang boleh dijalani, dilalui oleh manusia. Bukanlah semuanya bukit, bukanlah semuanya gunung, bukanlah semuanya lembah. Tak, ada tempat-tempat yang elok, jalan rata, boleh dilalui oleh manusia tanpa susah payah. Wa anzala minas sama', dan dia menurunkan daripada langit ma'an, air, iaitu hujan. Fa akhrajna bihi, lalu kami mengeluarkan bihi, dengan air tadi, dengan asbab air tadi, azwajan. Azwajan di sini ditafsirkan oleh Imam Baghawi, maksudnya adalah asnafan, iaitu jenis-jenis. Azwaj kalau dalam bahasa Arab yang moden yang kita belajar, maksudnya pasangan-pasangan ataupun suami ke isteri ke, dipanggil azwaj. Tapi dalam bahasa Arab zaman dahulu yang lebih luas bahasanya, azwaj bermaksud asnaf, iaitu jenis-jenis.
Maknanya daripada air hujan tadi Allah Ta'ala menciptakan pelbagai jenis min nabatin syatta, daripada pelbagai tumbuh-tumbuhan, daripada tumbuhan-tumbuhan yang berlainan. Kulu war'au an'amakum, makanlah dan gembalalah. War'au maknanya bagi makan, kamu sendiri makan. War'au, kamu bagi makan kepada an'amakum, binatang-binatang ternakan kamu. Ini ayat ini zahirnya perintah. Perintah ni ya, memanglah kalau ikut zahirnya satu arahan maknanya wajib, tapi sebenarnya tidaklah wajib. Kata Syekh Tantawi, arahan ni hanya membawa maksud harus sahaja. Makanlah, macam tu. Bukanlah satu kewajipan. Makanlah dan bagilah makan kepada an'amakum, binatang-binatang ternakan kamu. Inna fi dzalika laayatil liulin nuha, sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda maknanya perkara-perkara yang membuktikan kehebatan Allah, keesaan Allah. Bagi siapa? Liulin nuha, bagi orang-orang yang mempunyai nuha. Nuha itu adalah jamak, plural. Singular dia, mufrad dia ialah nuhyah. Nuhyatun. Nuhyah. Dan maksudnya ialah akal. Jadi ulin nuha maksudnya ialah orang-orang yang ada akal, ada otak, ada akal. Tapi kenapa akal dipanggil sebagai nuhyah? Nuhyah ni dia hampir kepada nahi kan. Nahi kan maksudnya cegah, nahi mungkar. Kenapa akal dipanggil sebagai nuhyah, yang seolah-olah hampir kepada makna cegah? Kata Syekh Tantawi, kerana akal itu mencegah pemiliknya daripada perkara yang tidak layak dibuat. Maknanya bila kita ada akal kita tu pandu kita. Dia cegah kita, dia halang kita. Jangan jangan merokok. Jangan begini, jangan ni. Jangan ponteng puasa, jangan akal tu menjadi penghalang, pencegah. Kerana itulah akal dipanggil nuha ataupun nuhyah. Ya, jadi Allah Taala kata inna fi dzalika laayatil liulin nuha, yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi orang yang menjadi bukti kepada orang-orang yang ada akal. Baik, kita berhenti di sini. Elok berhenti pada tu bintang tu. Bintang tu bukan apalah, dia maqra'. Mana kata kalau orang nak hafal Quran, dia ada 8 kali bintang tu dalam satu juzuk. Jadi kalau 8 kali dia bintang ke bintang 8 kali habislah satu juzuk. Kalau dia baca mengikut bintang atau dia hafal mengikut bintang. Ada orang hafal ikut bintang, ada orang hafal ikut muka surat. Ikutlah mana-mana pun. Wallahu alam. Kita berhenti di sini insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan dapat memberi manfaat kepada kita. Wallahu alam. Subhanallah.